sebut saja tentang dunia otomotif, bidang ini seringkali dimonopoli oleh kaum lelaki. Namun, tugas dan tanggungjawab yang digalas oleh mekanik wanita ini membuktikan wanita bukanlah kaum yang lemah, namun mampu bersaing setanding dengan lelaki. Memiliki bengkel pada usia 22 tahun, menyaksikan pelbagai cabaran dan dugaan yang dihadapi oleh beliau. Namun tidak pernah sedikit pun mematahkan semangat beliau untuk menjadi mekanik dan mengurus kepada bengkel ini. Hari ini kita akan berkongsikan dengan anda topik penglibatan wanita dalam bidang otomotif bersama dengan pemilik bengkel AUM Autopart, iaitu Puan Syafain Maizura binti Muhammad Hamzah. Jom kita tengok apa yang dia sedang buat sekarang. Hai Puan Ain. Nampak tengah Puan Ain sekarang ni tengah sibuk ya. Puan Ain, boleh kongsikan tak apa yang Puan Ain tengah lakukan sekarang? Saya tengah melakukan penukaran brake pad pada sebuah kenderaan iaitu model Cordova Viva lah. Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok rutin harian Puan Ain bagaimana di sini? Kongsikan rutin harian. Okey, rutin harian kami di sini adalah membuat peralatan alat ganti kereta, tengah membaiki kenderaan untuk customer-customer yang datang untuk membaiki kereta lah. Jadi kalau kita lihat memang pagi-pagi ni dah kena cek tayar, kena cek bukan tayar semualah. Jadi yang ni apa masalah kereta ni Puan Ain? Masalah kereta ni adalah berkenaan dengan brake pad. Customer mengadu bahawa brake pad dia ada bunyi masa tengah drive dan ada bunyi, jadi bila sudah diperiksa, sudah dicek bermasalah berkenaan dengan disc brake lah, dia punya brake pad lah. Yang mekanik gelar ya brake pad. Jadi kalau kata orang dia punya kata baguslah untuk disebut adalah disc brake. Disc brake. Jadi jom kita tengok bagaimana cara-cara untuk dilakukan. Jadi boleh kongsikan. Boleh. Kita dapat lihat di sini bahawa tugas dan tanggungjawab yang digalas oleh Puan Ain bukanlah satu perkara yang mudah, di mana kita dapat lihat kebanyakannya golongan wanita kurang cenderung untuk menceburi diri dalam bidang otomotif. Selepas ini kita akan ketahui lebih lanjut tentang cabaran dan juga dugaan yang dihadapi oleh mekanik wanita ini, semuanya hanya dalam Suara Wanita. Okay, kembali bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Suara Wanita. Jadi sebentar tadi kita telah melihat rutin harian Puan Ain di bengkel beliau. Hari inilah dia bersama saya hari ini. Eksklusif kita bawakan untuk anda Puan Ain, iaitu bukan saja mekanik, malah pemilik kepada bengkel AUM Autopart. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat tadi memang pagi-pagi dah agak sibuk ya di sini di bengkel ya Puan Ain. Jadi pada usia 22 tahun, untuk pengetahuan anda yang baru bersama kami pada pagi ini, Puan Ain ni seorang yang muda, 22 tahun, namun telah memiliki bengkelnya sendiri. Kongsikan sedikit sejarah penubuhan bengkel ni Puan Ain. Okey, sebelum tu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Suara Wanita kerana sudi menjemput saya di dalam program untuk episod kali ini. Okey, jadi bermulanya AUM Autopart Company ini adalah dari ibu sendirilah. Kira
yang mempunyai banyak pengalaman. Jadi bermulanya saya di situ, saya cuba mencabar diri saya untuk menceburi dalam bidang tersebut. Okey, bila saya cuba menceburi dalam bidang tersebut, saya bertanya kepada ibu saya, macam mana jika saya cuba bercimpung dalam bidang otomotif, lepas itu bekerja and cuba membina atau orang membuka sebuah syarikat, iaitu bengkel kereta dan pusat servis. Jadi dari situlah berfikirnya macam mana nak menubuhkan sebuah syarikat itu. Bermulanya dari pengalaman, nak belajar, bertanya. Jadi banyak benda kata orang yang perlu saya belajar melalui mulanya saya dalam bidang teknologi otomotif ni dulu. Pada tahun 2016. Jadi kalau kita lihat sini minat terdorong daripada galakan ibu bapa lah di sini. Jadi kalau kita lihat tadi, kita nak tahu juga dari mana dapat kemahiran untuk mencuburi diri dalam bidang otomotif ni, sebab kita sedia maklum bahawa ia memerlukan kemahiran yang tinggi, pengetahuan yang luas dan juga sedikit pengalaman untuk membantu. Okey, pada tahun 2016 saya belajar di College Vocational Kuching dalam bidang teknologi otomotif. Okey, bermulanya saya belajar dalam bidang tersebut selama 4 tahun, 2 tahun pradiploma, 2 tahun diploma. Jadi di situlah mulanya saya berjinak dengan bidang otomotif ni. Selepas saya belajar dalam 4 tahun, saya praktikal selama 6 bulan di Toyota. Lepas tu habis praktikal, saya bekerja setahun di sebuah syarikat alat ganti kereta sebagai sales assistant untuk alat ganti kereta. Jadi kiranya bermula pada umur 16 tahun lah, pada saya form 4, lepasan PT3 masa tu. Bermula minat dalam bercimpung dalam bidang macam ni. Jadi saya kira seperti yang kita sedia maklum bahawa bidang otomotif ni agak kurang popular dalam kalangan wanita. Tapi tidak seperti Ain sendiri ya. Ain memang berminat, dengan kita dah dapat lihat daripada dorongan dan juga galakan daripada ibu Ain sendiri untuk Ain menceburi diri dalam bidang otomotif. Jadi boleh kongsikan pengalaman Ain semasa belajar dalam bidang otomotif ini? So far alhamdulillah, sepanjang saya berjinak dalam bidang otomotif ni, memang banyak pengalaman yang perlu saya tempuh, yang perlu saya belajar. Salah satunya, memanglah semua manusia ni memang bermula dari kosong. Okey, kita belajar dari kosong. Kita bertanya, saya bertanya macam mana ingin menceburi dalam bidang tersebut lah. Jadi dengan adanya orang yang berpengalaman, dengan adanya orang yang lebih mahir daripada saya bertanya sebab sedikit latar belakang mengenai dengan bengkel teknologi ni ataupun bidang. Jadi bermula dari situlah saya cuba berceburi lah dengan apa-apa berkaitan dengan kereta, berkaitan dengan alat ganti kereta, macam mana nak manage sesuatu ni, 5S dalam bengkel, semua tu bermulanya dari bertanya. Ingin mengetahui sesuatu, kita lakukan, kita tunjuk, kita buat. Jadi macam tu. Jadi saya sentiasa mencabar diri saya untuk menceburi sesuatu tu and cuba dalamkan apa maksud yang dimaksudkan dengan teknologi ni. Sebab kebanyakan sekarang ni teknologi yang kita biasa tengok, teknologi elektrik, elektronik, biasanya berasaskan dengan barang-barang elektrikal lah. Jadi saya cuba membandingkan diri saya untuk cuba explore apa itu teknologi otomotif ataupun dikenali sebagai apa itu peralatan alat ganti kereta, bidang bersama dengannya. Jadi kalau terlihat di situ memang tidak mudah. Mana seperti yang Ain kongsikan, kita perlu banyak bertanya dan kita juga perlu, saya kira perlu membuat banyak bacaan. Tapi kalau kita lihatkan Ain, dunia otomotif ni memang dimonopoli oleh kaum lelaki dan agak kurang popular dalam kalangan wanita. Jadi persepsi masyarakat itu terhadap mekanik wanita itu agak negatif. Tidak semua, tapi segelintir masyarakat masih memandang rendah di atas kemampuan wanita, khususnya dalam bidang-bidang yang dimonopoli oleh kaum lelaki seperti bidang otomotif sendiri. Bagaimana dengan Ain sendiri? Pernah tak Ain mengalami situasi di mana pelanggan datang ke bengkel Ain apabila mendapat tahu bahawa Ain merupakan mekanik yang akan menguruskan kenderaan mereka tu, mereka merasa sedikit prejudis? Jadi macam saya jadikan benda tu sebagai cabaran saya untuk berbisnes. Okey. Di dalam setiap benda, contohlah seorang customer menghantar kenderaan beliau di pusat servis kereta saya, contohnya bengkel saya. Okey,
cara saya untuk meyakinkan customer ataupun pelanggan bahawa sesuatu yang tidak elok lah dengan kereta dia, contohnya kerosakan pada kenderaan beliau, saya akan pastikan ataupun saya akan make sure lah yang saya explain tu adalah tepat. Saya akan tunjuk dengan dia macam mana kerosakan ni, apa punca sebab. Bila kita explain A sampai Z, jadi customer mudah nak faham. Jadi dari situ kita boleh jadikan kepercayaan lah. Kita mesti timbulkan kepercayaan terhadap diri kita kepada customer. Okey, kalau saya mendapat negatif komen dari sesetengah customer lah, negatif komen ataupun positif, dari sudut negatif komen, saya akan jadikan negatif tu sebagai cabaran ataupun dugaan saya di dalam bidang tersebut. Tapi saya boleh jadikan negatif tersebut untuk saya explore lagi ataupun buktikan lagi terhadap masyarakat tersebut bahawa apa yang telah dikatakan, apa yang telah ditujukan kepada saya adalah tidak benar. Saya akan pastikan apa yang keluar dari macam mana negatif komen lah. Saya akan pastikan benda tu adalah sesuatu cabaran yang dia lontarkan kepada saya. Dari sudut positif, saya akan jadikan apa-apa yang dari mulut dari macam mana orang cakap? Komen. Dari komen setengah customer lah. Saya akan jadikan tu adalah salah satu bonus untuk saya di dalam bidang tersebut. Jadi macam mana? Customer pun kadang-kadang dia bila menghantar kereta kan untuk dibaiki, dia akan pastikan kereta dia keluar dengan keadaan selamat. Jadi macam mana saya nak pastikan dan yakinkan seseorang itu, saya perlu explain lah, buka, explain dan tunjukkan apa punca berlakunya kerosakan tersebut. Jadi dari situlah saya cuba meyakinkan customer dari sudut positif. Dari sudut negatif saya cubalah macam mana menerima teguran ataupun komen tersebut untuk dijadikan sebagai cabaran ataupun dugaan lah dalam setengah customer lah. Jadi kalau terlihat memang kita boleh katakan di sini bahawa Puan Ain menerima pelbagai komen negatif dan juga positif daripada pelanggan-pelanggan beliau, namun komen-komen ini digunakan oleh Puan Ain sendiri untuk membina keyakinan dia sendiri, untuk menambah baik kemahiran dan keyakinan yang dia ada pada diri sendiri, di mana saya kira beliau adalah seorang yang sangat cekal dan tabah kerana tidak mudah untuk menjadi mekanik dan mengurus bengkel dalam masa yang sama. Selepas ini kita akan ketahui lebih lanjut tentang tugas dan tanggungjawab Puan Ain di bengkel ini, semuanya dalam Suara Wanita. Kembali lagi bersama saya Sharon Kiza dan juga Puan Ain dalam siaran Suara Wanita. Jadi seperti yang telah kami kongsikan kepada anda tadi, memang kita sedia maklum bahawa bukan mudah sebagai seorang wanita untuk mencuburi diri dalam bidang yang dimonopoli oleh kaum lelaki. Namun melalui perkongsian beliau sebentar tadi, kita dapat lihat betapa hebatnya beliau, betapa cekalnya beliau untuk terus memberi saingan kepada golongan-golongan lelaki di luar sana. Jadi Puan Ain, sekali saya boleh ucapkan sekali lagi tahniahlah kepada anda kerana berjaya mempunyai bengkel sendiri pada usia yang sangat muda, ya. Jadi Puan Ain, kita dapat tahu bahawa kalau kita lihat di luar sana, seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, bahawa bidang otomotif ini kurang diminati oleh kaum wanita. Pada pendapat peribadi Puan Ain sendiri, mengapa ya? Bagi saya tiada masalah sebenarnya. Okey, mungkin disebabkan kenapa wanita di luar sana menganggap bidang ini adalah sangat tidak sesuai untuk wanita. Salah satunya mungkin orang berfikir dari segi bidang ini sangat kotor kerjanya. Yang kedua, berat jika kita nak buka enjin kereta, repair bahagian kereta, bahagian jasa pemindahan. Jadi mungkinlah dari situ sudut pandangan yang agak negatif orang cakap. Jadi dari segi pelajaran pun memang agak sukar sebab pertama sekali bila nak bercimpung dalam bidang ini, benda pertama basic lah yang selalu dibelajar ataupun dipelajari di mana-mana institusi adalah amali. Amali berkenaan dengan basic, mengenal pasti enjin kereta, mengenal pasti masalah kereta dan mengenal pasti alat ganti kereta. Jadi kemungkinan itu adalah punca-punca ataupun sebab kenapa wanita di luar sana menganggap
bidang ini adalah tidak sesuai untuk wanita. Tidak semua wanita, sebenarnya lagi ada wanita di luar sana mungkin sudah bersimpung dalam bidang macam ini. Jadi kita lihat seperti yang dikongsikan oleh Puan Ain, memang saya setujulah, sebab kadang-kadang kita golongan wanita ni menganggap bahawa kalau kita sebut mekanik je, kita boleh dikatakan bermain dengan minyak, bermain dengan kotoran, bekerja dalam persekitaran yang saya boleh katakan di sini panas dan juga agak berbahayalah sebab kita mengendalikan kenderaan-kenderaan yang berat. Jadi seperti Ain sendiri, boleh kongsikan tak pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang bergelar mekanik dan juga pengurus kepada bengkel? Okey, pengalaman yang tidak pernah dilupakan, okey. Semasa saya mula bersimpung dalam bidang ini, kira zero pengetahuan terhadap bidang teknologi ini. Pengalaman yang paling saya tidak lupalah, saya belajar mengenal alat ganti kereta. Lepas itu mengenal pasti masalah di hadap enjin kereta. Sebab dulu semasa belajar, cikgu-cikgu ataupun pensyarah yang mengajar adalah sangat garang. Dia akan pastikan setiap student ataupun setiap pelajar diberi satu tugasan ataupun satu cabaran untuk mengenal pasti masalah ataupun apa kerosakan terhadap sesebuah kenderaan. Jadi dari situ adalah pengalaman yang pernah saya rasa dengan adanya cabaran, dengan adanya macam mana kegiatan dalam mengenal pasti masalah itu, bertanya dengan orang. Jadi benda itu adalah pengalaman yang tidak dilupakan sebab jika saya ataupun pelajar yang lain tidak mendapati masalah tersebut, kita orang akan dihukum. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang tidak dilupakan lah. Selalu kena hukum kan, selalu kena ketuk ketampi lah apalah. Jadi dari situ mulanya cabaran yang saya rasa bila nak dapatkan something ni kita perlu buat, explore and cari supaya itu adalah salah satu point ataupun bonus untuk diri kita dalam mempelajari sesuatu yang kita nak explore. Kira dia lebih kepada hands on lah untuk kita sendiri, seperti Ain kongsikan apabila pensyarahnya memberikan tugasan kepada mereka harus menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan itu, di mana saya kira dia memerlukan kita untuk berfikir, memerlukan kita untuk bertanya dan juga memerlukan kita untuk sentiasa membaca untuk mendapatkan ilmu. Jadi saya kira memang tidak mudah. Yelah, sebab masa belajar dulu itu adalah salah satu pengalaman di pusat pelajaran lah, di tempat kita belajar. Okey, jika nak menceritakan pengalaman di luar, masa praktikal. Masa saya praktikal tu adalah salah satu salah satu pengalaman yang baru saya ceburi dalam bidang tersebut. Contoh, macam dulu saya praktikal di sebuah syarikat iaitu Toyota di Semeriang. Jadi masa saya praktikal tu, bulan pertama saya masuk, saya terus diserap ke bahagian service center. Jadi bila adanya 5S di dalam setiap bengkel, 5S, adanya alat ganti kereta yang baru je kita tak pernah nampak masa belajar, baru dia nampak masa kita bekerja. Itu adalah salah satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan juga. Jadi adanya service advisor kan, ditempatkan di tempat service advisor, berdepan dengan customer, first time attend customer untuk memberitahu ataupun untuk menerangkan serba sedikit apa kerosakan kereta pada customer tersebut. Sebab pada tu masa belajar, memanglah suasana belajar dengan suasana bekerja ni adalah sangat berlainan. Maksud berlainannya, masa belajar ni kalau kita tak tahu, kita bertanya. Masa bekerja ni kalau kita tak tahu di depan customer, cara untuk mengatasi tersebut adalah kita cuba macam mana? Cuba nak macam mana saya nak cakap selesaikan masalah tersebut dengan diri sendiri. Bila adanya customer di depan mata. Macam tu. Jadi pernah tak Ain menghadapi situasi di mana apabila customer, pelanggan itu datang ke kedai, datang ke bengkel membawa kenderaan yang harus diperbaiki, Ain macam tak tahu apa kerosakan dia? Pernah tak melalui situasi macam tu? Pernah. Jadi macam mana Ain mengatasi situasi itu di mana pelanggan tersebut tengah menunggu jawapan Ain? Jadi pada masa tersebut ataupun situasi yang pernah berlaku lah, itulah adanya kalau masa
belajar di belakang-belakang tak bela selalu je ada kawan-kawan yang sentiasa membantu, ada cikgu yang sentiasa untuk bertanya. Okey, jika masuk di alam pekerjaan ni, cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah pertama, okey, contoh kita tidak macam mana madam? Tidak konform lah masalah pada kenderaan tersebut. Dengan adanya satu yang sentiasa digelar chief, orang cakap, ketua mekanik di sebuah institusi ataupun syarikat, dengan adanya itu pelanggan pun confident untuk mengetahui apa kerosakan pada kenderaan tersebut. Jika tidaklah macam mana saya, tidak semestinya seseorang ini melakukan sesuatu tidak mempunyai macam mana orang cakap, kekurangan. Tu adanya orang belakang yang sentiasa membantu dan sentiasa ada tempat untuk bertanya. Betul. Jadi saya boleh katakan di sini bahawa mekanik, antara mekanik ini mereka saling membantu satu dengan lain. Mungkin ada mekanik yang seorang ini dia kurang mahir untuk bahagian ini, tapi ada seorang ini dia mahir bahagian ini. Jadi dia saling melengkapi di antara satu dengan lain. Macam dengan Ain sendiri kan, kalau kita lihat zaman sekarang ni persaingan dalam perniagaan autopart seperti spare part dan juga membaiki kenderaan ni adalah sangat tinggi. Bagaimana dengan Ain sendiri? Bagaimana untuk mengekalkan perniagaan Ain sendiri? Bagi saya tiada masalah, sebab itu adalah salah satu cabaran bila kita di dalam bisnes, di dalam dunia bisnes orang cakap dengan adanya banyak saingan. Tapi kita kalau nak ambil dari sudut positif, saya boleh jadikan saingan-saingan tersebut adalah motivate untuk diri sendiri untuk maju ke hadapan. Okey. Salah satunya saya sentiasa macam setiap hari kereta datang, saya akan buat daily update di dalam media sosial. Dengan adanya media sosial Facebook, Instagram, dengan adanya media sosial yang macam Twitter, WhatsApp kan. Jadi dari situ saya dapat expose lagi tiap hari update untuk bengkel kereta. Jadi dari situ juga saya dapat menarik pelanggan ataupun berceburi lagi apa maksudnya AUM Autopart Company ini di setiap kalangan-kalangan masyarakat. Contohnya dari media sosial lah. Okey, dengan adanya breakdown service, okey, ada setengah syarikat dia tidak macam mana cakap? Tidak buat servis untuk breakdown service lah. Kereta kesemua rosak di rumah, kami orang ada untuk datang ke rumah ada tersebut servis lah. Kita servis yang boleh kita membuat panggilan dan mereka akan datang ke rumah. Jadi sebelum kita merabuhkan tirai Puan Ain dan tengok memang tak puas bercakap dengan Ain. Puan Ain ni sebab saya tahu memang dia banyak perkongsian dan ilmu yang ingin dikongsikan. Boleh berikan sedikit pesanan kepada wanita yang menonton kita pada hari ini, khususnya yang mempunyai minat dalam bidang otomotif tetapi ragu-ragu, takut-takut sikit. Okey, pesanan saya buat wanita-wanita di luar sana ataupun tidak semestinya wanita. Budak-budak yang baru dah berjinak untuk membesarkan diri. Contohnya lah, okey. Pesanan saya salah satunya adalah jika kita nak melakukan sesuatu, kita mesti ingat yang benda yang kita lakukan itu adalah untuk kepuasan diri kita sendiri. Jadi bila kita nak expose ataupun nak mencuba sesuatu benda yang kita rasa benda itu tercabar, jangan takut untuk berhadapan dengan cabaran tersebut. Sebab setiap cabaran ataupun benda yang ingin kita lakukan, contohnya mencuburi dalam bidang tersebut ataupun otomotif, ada banyak lagi bidang lah. Jangan takut untuk mencuba ya. Sebab bagi saya itu adalah cabaran hidup. Okey, jika kita nak sesuatu, kita mesti expose benda tu. Kita mesti explore, kita mesti cari apalah sebab kita nak benda macam tu kan. Okey. Jadi kira minatlah, kita perlu ada minat di situ. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan Ain di atas perkongsian beliau yang saya kira penuh dengan inspirasi kepada kita, khususnya kepada wanita. Jadi kepada anda semua terus kekal setia bersama saya setiap hari Selasa pukul 9.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Sehingga kita bertemu lagi, saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Suara Wanita menginspirasikan duniamu. Bye-bye.